Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk kita kembali menyambung perbincangan kita daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ni. Dan kita dalam perbincangan hadis yang ke-42, dan pada pertemuan sebelum ni kita dah terangkan antara poin hadis yang ke-42 ni, iaitulah memilih sahabat yang rapat. Jadi kita sebagai umat Islam dituntut supaya bersahabat dengan orang yang soleh, dengan para alim ulama, supaya kita mendapat manfaat yang bukan setakat manfaat dunia, tapi kita juga mendapat manfaat ukhrawi, iaitu manfaat akhirat. Maka bila ada di sana, bila adanya sahabat-sahabat yang perlu kita dampingi, maka adanya watak-watak sahabat yang tak boleh kita dampingi. Yang mana para ulama, kita dah jelaskan sebelum ni, para ulama menjelaskan ada 8 kelompok manusia yang tak boleh dijadikan sahabat. Kerana kelompok-kelompok ni dia boleh memberi pengaruh, dia boleh memindahkan akhlak dia kepada kita. Kita dah terangkan sebahagian daripada 8 kumpulan ni. Yang pertama yang kita dah terangkan ialah anak derhaka. Anak derhaka ni orang yang tak boleh kita jadikan dia sebagai sahabat. Kerana kalau kita bersahabat dengan orang yang dia ni memang anak derhaka, maka lama-kelamaan kita juga terjangkit sama perangai derhaka dia tu. Yang kedua, orang jahil yang malas mengaji. Secara asasnya kita ni tidaklah dilarang daripada bersahabat dengan orang jahil. Tapi kalau orang jahil, dia jahil, kita jahil, tapi dia rajin mengaji, kita pun rajin mengaji, tak ada masalah. Yang tak dibolehkan ialah kita berkawan dengan orang jahil yang malas mengaji. Lama-lama perangai malas mengaji dia ni akan berjangkit sama kepada kita. Yang ketiga, orang yang disebut sebagai sayyidul khuluq, iaitu orang yang buruk akhlak dia. Iaitulah orang yang bila mana dia berbangga dengan akhlak buruk dia. Umpama kalau jenis kaki ngumpat, walaupun dia tahu mengumpat tu dosa, mengumpat ni termasuk dalam perkara yang disebut mencemorkan maruah. Walhal tuan-tuan, kalau kita memahami undang-undang Islam dalam bab undang-undang zina, dalam bab qazaf ni ialah seseorang menuduh orang yang berzina tanpa dapat mengemukakan bukti ataupun saksi yang cukup. Maknanya bukan kata orang tu tak zina, memang dia berzina, dan orang yang melaporkan tu memang dia napuk, tapi dia gagal mengemukakan bukti. Lalu siapa huk kena hukum? Huk kena hukum huk tukar lapor tadi. Dah huk zina tadi terlepas. Sebab apa? Dah cukup bukti, dah cukup saksi. Dan orang yang menuduh orang berzina ni disebat, kalau hukuman qazaf ni disebat dengan 80 kali sebatan. Sebab apa tuan-tuan? Menunjukkan Islam ni tuan-tuan, maruah penzina pun dijaga. Sementara maruah orang yang baik, maruah orang yang soleh, lagilah tak boleh kita cemurkan, kita jatuhkan. Jadi mengumpat termasuk dalam perkara yang kita katakan mencemurkan maruah orang. Jadi kantu Islam melarang. Jadi kita nak cerita di sini ni sebagai satu contoh orang yang dia bila kita nasihat dia jangan mengumpat, maka dia bakit pula. Dia bela pula perbuatan dia. Kita bukan ngumpat, kita cerita hak kebenaran. Ialah sebab benar tu panggil ngumpat. Faham? Kalau tak benar kita panggil fitnah.
Jadi bukan masalah benar ataupun pelawak, tetapi isunya ialah kita telah mencemorkan maruah seseorang. Kemudian yang keempat disebut sebagai sadiqul afiyah, iaitu orang yang hanya bersahabat ketika mana senang, bila susah ditinggalkan sahabat dia. Ini juga watak yang para ulama kata tak boleh kita jadikan sebagai sahabat karib. Mana kawan sekadar kawan saja sudahlah, tak boleh kita jadikan dia orang kata sahabat yang kita berdamping dengan dia. Kemudian yang kelima, sahibul hajah, iaitu orang yang berkawan bila ada hajat keperluan je. Kalau tak ada hajat memang tak kawan lah. Maknanya ataupun kalau bukan tak kawan, tapi maknanya nak nampak batang hidup tu memang tak. Jadi ni 5 orang yang dah kita jelaskan tentang mereka ni. Kemudian ada baki 3 lagi. 3 lagi kelompok yang tak boleh kita jadikan sahabat, iaitulah yang keenam disebut sebagai orang bakhil. Orang bakhil ni tuan-tuan, tak boleh kita bersahabat dengan dia, ataupun kita katakan yang kita katakan tadi, tak boleh kita jadikan dia sahabat karib. Sebab orang bakhil ni tuan-tuan, kita berkawan dengan dia, lama-lama dengan kita jadi bakhil. Sebab kita terkesan dengan sifat bakhil dia. Mula-mula kita rasa kita teraniaya dengan sifat bakhil dia. Lama-lama kita pun ikut ketek jadi bakhil macam dia. Jadi orang bakhil ni nak kenal dia senang je. Kalau kita pergi keluar makan dengan dia ke, tak. Memang dia takkan bayar untuk kita. Kalau dia bayar pun dia bayar untuk dia je. Sebab mungkinlah kalau dia bayar untuk kita, dia muflih kali lepas tu. Mana sayang ke pitih tu. Tak. Padahal belanja teos gelas berapa ya? Dok. Tak mau bayar makan pun bayar, minum paling kurang. Dok, ni dok. Memang dok keluar piti. Bahkan kalau kita musafir dengan dia, dia takkan keluarkan duit. Dia takkan keluarkan duit. Maknanya kalau dia belanja pun untuk diri dia. Untuk kita memang dok belanja lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, antara cara kita nak kenal, dok, bagaimana sifat sahabat kita ni, dia cara dia ialah salah satunya kita bermusafir dengan dia. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak bermusafir dengan sahabat kita ni, para ulama sebut kalau orang dia tak bermusafir dengan sahabat dia, orang tu tak boleh lagi dia kata kawan dia ni sahabat karib. Sebab bila cuma setakat jumpa masa kerja, jumpa setakat dekat masjid, kita tak boleh nak kata orang ni sahabat karib. Sebab benda dia belum lagi orang kata kita kenal dengan sepenuhnya. Sebab dia pertemuan yang singkat ni memungkinkan untuk disembunyikan banyak benda pasal dia. Tapi kalau dah bermusafir ni tuan-tuan, dia payah. Payah dia nak sembunyikan ni semua perkara pasal diri dia. Jadi bila bermusafir ni dia mudah kita kenal tak. Jadi ada orang bila mana kalau kita kenal dia ni sebagai seorang yang kedekut, seorang yang bakhil, maka tak boleh kita jadikan sahabat tak. Jangan kata kawan tuan-tuan. Kalau kita nikah dengan orang bakhil, masalah kot. Umpama suami nikah dengan bini bakhil, tu lelaki tak bakhil tak, bini bakhil tak. Jadi kalau kita nikah dengan orang bakhil, kita katakanlah kita keluar pergi makan kedai, tiba-tiba kita teringat, kita dah ingat nak bawa duit. Jadi bini kita tak apa bang, saya ada duit, dia tolong bayarkan. Tapi kalau katakanlah kita nikah dengan orang bakhil, nikah dengan perempuan orang bakhil, kita dah bawa biti, dia pun bila kita nak pinjam duit, nak minta dia bayarkan dulu, bang saya pun dah bawa duit, nasib abang jawab gitu terus. Sebaik muka tu lelaki pergi basuh pinggang kat belakang seorang. Tok, dia dengan anak lepok dalam kereta tok. Kena jadi gini memang nanya lah. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab bakhil ni kalau kita nak ceritalah, tok. Contohi seorang sahabat iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia seorang yang bersikap dermawan. Memang pemurah sungguh. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, kalau dia bermusafir tok. Kalau siapa yang nak bermusafir dengan dia, dia syaratkan orang tu tak boleh. Dia ada 2 syarat dia tetap. Yang pertama, orang tu tak boleh keluarkan duit. Dia yang akan keluarkan semua belanja, makan ke, penginapan ke, benda ke, sewa kenderaan ke, semua dia bayar. Dia tak izinkan orang yang bermusafir dengan dia keluarkan duit. Yang kedua, dia tak izinkan sahabat dia berkhidmat untuk dia. Dia yang akan berkhidmat untuk sahabat dia masa dalam permusafiran. Nak sedia air ke, nak sedia makan, dia yang buat. Kalau boleh ikut syarat ni, dia akan musafir sekali dengan tu. Kalau orang ni kata dah sedap dah Abdullah bin Umar sok dok keluar biti, takkan kita dok keluar biti. Siapa langgar syarat ni, dia akan berhenti musafir dengan orang tu. Mana nak cerita sebab dia mengambil kesempatan daripada permusafiran ni nak melayang tetamu dia, nak melayang sahabat dia. Jadi ni cerita satu kisah
seorang sahabat yang sangat dermawan. Dia tak izin kalau orang nak musafir dengan dia, ni dua syarat kena ikut. Kalau langgar syarat, dua syarat ni, dia akan stop musafir dengan orang ni. Kita nak jumpa sahabat gitu memang payah dok. Banyaknya kalau dok dia tak mau bayar ke kita, dia akan bayar untuk dia saja dok. Kadang-kadang memang adalah jenis gitu. Jangan sedekah, jangan sayang nak belanja orang. Ingat, duit yang kita sedekahkan, hak ni pahala kita dekat akhirat. Dan Nabi janjikan takkan rugi orang yang bersedekah. Ni pak nak belanja TO segelah kira tu. Macam sebulan gaji TO segelah. Tak. Baik. Kemudian yang ketujuh disebut sebagai mutalawi. Sahabat yang disebut sebagai mutalawi. Mutalawi ni dia asal daripada kalimah launun. Mutalawi maksudnya orang yang berwarna-warni. Bukan LGBT. Bukan. LGBT ni memang diletak oleh kawan langsung. Mutalawi maksud berwarna-warni ni, maksud dia tidak tetap pendirian dia. Dia tak tetap, sekejap gitu, sekejap begini, sekejap istiqamah belajar, sekejap duk. Tapi kalau sekejap istiqamah, sekejap duk, orang panggil istiqamah duk. Memang ni orang panggil jenis orang yang tak istiqamah ni, ni disebut sebagai mutalawi. Baik. Jadi apa masalah kalau kita bersahabat dengan orang mutalawi ni? Tuan-tuan, orang yang bersifat mutalawin ataupun orang yang tidak istiqamah, dia tak istiqamah dalam kebaikan. Kita tuan-tuan, bila kita hidup dalam dunia ni, kita diperintahkan berbuat baik. Allah Ta'ala perintahkan. Islam mensyariatkan kita, memerintahkan kita berbuat baik. Puasanya, solatnya, baca Qurannya, bersedekah, apa saja, pergi ke masjid. Kita dituntut supaya istiqamah. Tapi dalam kita nak istiqamah, kadang-kadang bila kita berseorangan, kita payah nak istiqamah. Sebab tu tuan-tuan, dia ada kumpulan-kumpulan tarikat. Dia kalau orang masuk jauh sikit lah, kita pergi jauh sikit dalam bab ilmu tasawuf. Tak. Ada kumpulan-kumpulan tarikat ni. Tarikat ni kumpulan-kumpulan zikir lah. Ada sebahagian benar dan ada sebahagian sesat. Kita tak nafi sesat memang ada. Tapi secara asasnya tarikat ni tak salah. Tarikat ni secara asasnya tak salah. Baik. Pasal apa kalau kita nak berzikir kena ada kumpulan tarikat? Ni saya kata bukan wajib, tapi fungsi kumpulan tarikat ni benda. Tarikat ni maksud dia jalan. Dia asal kalimah at-tariq, jalan. Tarikat ni banyak jalan. Maksudnya dia tarikat ni dia banyaklah. Ada tarikat Syaziliyah, ada Naqsyabandi, ada Ahmadiyah, ada Sanusiyah. Dia macam-macam. Sanusiyah tu bukan Sanusi Muti Besar Kedah tu, bukan tu. Dia tarikat Sanusi ni, dia sejarah dia panjang. Bahkan Omar Mukhtar, Omar Mukhtar seorang pejuang Libya, saya tak silap, pejuang Libya dulu, Omar Mukhtar ni, dia juga orang yang bertarikat Sanusi. Jadi nak cerita bukan semua orang tarikat ni jenis dok perang jenis tu. Sebahagian besar mereka ada yang berperang. Jadi tarikat ni diperlukan sebab benda nak membantu kita istiqamah dalam berzikir. Sebab tuan-tuan, kita mungkin boleh target nak buat zikir 1000 kali sehari. Nak baca subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Allahu Akbar 1000 kali. Tapi selama mana yang kita mampu nak istiqamah? Kita boleh buat, tapi nak istiqamah tu payah. Terutama kalau melibatkan zikir yang panjang sebegini, yang banyak pengulangan dia, payah. Kita nak target baca 2 juzuk sehari, hatta sejuzuk sehari pun payah. Jadi kadang-kadang bila ada kumpulan, maknanya orang yang bersama dengan kita, dia jadi lebih mudah kita nak buat. Cuma bukan bermaksud wajib. Tak wajib kita kena ikut tarikat. Kalau memang kita mampu nak istiqamah dengan bersendirian, tak ada masalah. Cuma nak cerita ni fungsi kumpulan tarikat ni. Baik. Jadi kita ni tuan-tuan, kita dituntut untuk istiqamah dalam kebaikan. Maka dalam kita nak istiqamah dalam kebaikan, kita memerlukan sokongan orang di sekeliling kita. Contoh, kalau isteri, kita perlukan isteri yang menyokong kita sehingga kita boleh istiqamah dengan kebaikan. Kita perlukan keluarga yang boleh menyokong kita supaya kita boleh istiqamah dalam kebaikan. Begitu juga sahabat. Ni antara orang yang berperanan besar dalam membantu kita istiqamah dalam ibadat, sahabat kita. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang tak istiqamah, sekejap je berjemaah dekat masjid, tapi banyaknya tak pergilah. Sekejap ngaji, sekejap dok. Jadi kalau orang ni dia tak istiqamah dalam kebaikan, maka kadang-kadang dia juga akan mempengaruhi kita. Kita ni memang hok payah dah nak istiqamah, kawan pula dengan hok jenis dak istiqamah, maka kelaut belaka akhirnya jadi. Ia dak jadilah orang kata
nak istiqamah dengan kebaikan ni. Tuan-tuan, istiqamah dalam kebaikan dia bukan suatu pilihan. Istiqamah dalam kebaikan ni diperintah. Dia suatu benda yang diperintahkan kepada kita. Kita diperintahkan untuk kata istiqamah berjemaah dekat masjid, istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah melaksanakan solat dan sebagainya. Maka kerana itu kita perlukan sokongan-sokongan orang yang boleh membantu kita istiqamah. Sebab tu tuan-tuan, kalau contoh mudah kita nak tengok ialah dalam Fatihah yang menjadi rukun qauli bila kita sembahyang, kita sentiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni benda akidah yang benar, ibadat yang benar, segala benda yang benar dalam agama. Jadi kita mengulang benda tu berapa kali dalam sehari? Cik kita kira berapa kali sehari kita ulang benda tu. Maknanya selain kita istiqamah mengulang benda tu, permintaan tu bermaksud kita juga kena istiqamah berusaha melaksanakan benda tu. Kita ulang istiqamah kita mengulang, tunjukkan kami jalan yang lurus. Adakah kita hanya sekadar minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus tanpa kita ikut jalan tu? Kita minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus, dalam masa yang sama kita kena berusaha ikut jalan tu. Kalau kita minta saja tapi tak usaha ikut, no dia minta. Jadi orang kata permintaan tu jadi seakan-akan sia-sia. Maka kerana tu, sebagaimana kita istiqamah minta dalam sehari berapa kali kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus, maka sebegitu juga kita kena istiqamah ikut jalan tersebut. Tapi kalau kita sendiri tak istiqamah, berkawan pula dengan orang yang tak istiqamah juga, maka kita takkan dapat istiqamah pada jalan kebaikan tersebut. Maka permintaan kita dalam solat ihdinas siratal mustaqim tu, dia akan menjadi satu permintaan yang sia-sia. Bukan salah minta, salah cara kita. Salah cara kita dalam bermuamalah dengan permintaan tersebut. Dan juga tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita. Ni nak cerita pentingnya orang kata duduk dengan orang-orang yang istiqamah pada kebaikan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita orang yang pernah membunuh 99 orang. Rasanya kalau orang biasa di masjid ni, dia biasa dengar cerita ni. Kisah seorang yang dah membunuh 99 orang, kemudian dia nak bertaubat. Ada seorang lelaki diceritakan ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Lalu setelah membunuh 99 orang, dia rasa terlalu besar dosa dia. Jadi dia nak bertaubat, tapi dia pun tak tahu macam mana nak bertaubat dan adakah taubat dia diterima. Lalu dia cari seorang untuk mengadukan masalah dia dan nak tanya adakah Allah Ta'ala terima taubat dia. Pertama sekali tuan-tuan, dia tak berjumpa dengan orang alim, dia berjumpa dengan abid. Abid ni bukan orang alim, abid ni orang yang kuat ibadat. Orang yang kuat ibadat tak semestinya alim. Jadi kita kena faham, alim ialah orang yang ada ilmu, abid orang yang kuat ibadat. Ni dua watak yang berbeza. Kita kena faham dulu perbezaan ni. Jadi dia berjumpa dengan abid yang tidak alim. Jadi dia bertanya si abid ni, dia kata aku dah bunuh 99 orang, jadi adakah Allah Ta'ala terima taubat aku ni? Jadi abid ni dengan kejahilan dia menjawab soalan ni. Lalu dia kata benda, mu ni dosa berat sangat, 99 orang bunuh. Ni bukan bunuh 99 ekor nyamuk ni, 99 nyawa orang mu bunuh. Besar sangat dosa mu, Tuhan pun tak ampun dosa mu ni. Jadi si lelaki ni nak marah, dia tumbuk, dia belasah si abid ni, mati dulu abid tu. Cukup 100 orang. Daripada 99 jadi 100 orang tu. Lalu datang penyesalan, lalu dia cari seorang alim. Seorang alim, lalu dia berjumpa dengan seorang alim, lalu dia tanya, dia dah bunuh 100 orang, adakah dia ni Allah Ta'ala terima taubat dia? Dan kalau dia nak bertaubat, macam mana cara dia nak bertaubat? Lalu si alim ni beritahu, Allah ni walau sebesar mana pun dosa kita, Allah Ta'ala ni bersifat maha pengampun. Dia ni bersifat sebagai Al-Ghaffar At-Tawwab, yang suka memberi keampunan kepada hamba dia dan suka menerima taubat hamba dia. Cuma dia kata kalau mu betul nak bertaubat, mu boleh duduk kampung mu. Sebab kampung mu ni mu duduk sama-sama orang jahat. Mu duduk sama-sama orang jahat, mu payah nak jadi baik. Melainkan mu akan jadi terjerumus balik. Kalau mu taubat pun mu akan ikut balik lepas pada itu. Jadi cara dia, mu pergi ke sebuah kampung, dia beritahu sebuah tempat, duduk sebuah kampung. Di kampung ni banyak orang soleh, banyak orang baik. Pergi gaul dengan orang situ, duduk nak bertaubat, pergi gaul situ. Cuma ditakdirkan Allah Ta'ala bila dalam perjalanan dalam perjalanan nak pergi kampung tu dia meninggal. Sehinggalah turun malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut nak ambil dia ni.
sama ada nak masuk neraka ke syurga. Tak. Dia dan akhirnya Allah Ta'ala perintahkan malaikat ukur jarak tempat dia mati tu, mana lebih dekat. Jadi bila diukur, jarak dia dengan kampung orang soleh ni lebih dekat. Lalu akhirnya dengan rahmat Allah Ta'ala dia ni dimasukkan dalam syurga. Cuma kita bukan nak cerita pasal dia masuk syurga neraka. Cuma nak ceritanya, bila mana si alim ni beritahu pada dia, kalau dia nak bertaubat, dia nak jadi baik betul, dia kena keluar daripada kawasan dia. Dia kena keluar daripada kelompok orang jahat, kawan-kawan yang jahat. Dia kena pergi tempat orang baik. Sebab tu tuan-tuan, macam kita nak ambil pengajaran daripada kisah ni tak. Seorang kalau dia nak bertaubat, benar dia nak bertaubat kepada Allah, benar dia nak menjadi orang yang baik, dia tak boleh bersahabat dengan orang yang tak baik. Dia tak boleh bersahabat dengan orang yang tak boleh nak istiqamah. Tuan-tuan, kalau seorang tu dia faham dengan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim yang perlu menjadi baik, yang perlu melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, dia tak akan mencipta alasan untuk dia tidak duduk dalam kebaikan. Dia akan cari alasan supaya dia boleh duduk dalam kebaikan. Kalau kita jumpa dengan orang yang suka cari alasan, asal ajak pergi belajar dengar, ada je alasan dia. Ajak pergi surah, ajak pergi dengar, adalah masalah dia tak. Ni anak sakit lah, nak pergi kedai, macam-macam sekali. Tapi kalau ajak pergi ngopi pukul 12 malam, baik. Ajak ngopi pukul 3 pagi, tak ada hal. Tapi kalau ajak pergi masjid, bukan main payuh. Kenduri kendara, siapa Kemamang, siapa Johor, siapa Kuala Lumpur boleh siapa. Ajak mari masjid seminggu sekali, payuh. Kalau tak ada sembahyang Jumaat, tobat dah siapa. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang sebegini tuan-tuan, manusia lebih besar daripada Allah Ta'ala bagi dia. Kalau kawan dia duduk Pulau Pinang, panggil kenduri kahwin, pergi, siapa je tu sanggup musafir. Padahal kalau setakat nak makan gula, sini banyak, kedai banyak. Tapi maknanya ni demi memenuhi permintaan kawan ni. Tapi Allah Ta'ala panggil 5 kali sehari, bersekali habuk tak siapa, seminggu tak siapa sekali, sebulan tak siapa sekali. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang ditaklif nak istiqamah dalam kebaikan, jangan kita jadikan diri sebagai sahabat karib. Kerana watak-watak sebegini dia akan menyusahkan kita dekat akhirat nanti. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Tak. Wazkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah Ta'ala. Tak. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, yang mana dulu kamu ni Allah Ta'ala kata bermusuhan, lalu Allah Ta'ala pertautkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah Ta'ala kamu menjadi saudara. Ikhwan ni siapa tuan-tuan? Ikhwan ialah orang yang akan membantu kita dalam urusan agama kita. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang akan membantu kita dalam urusan agama kita. Dia tidak hanya bersahabat dengan kita setakat dalam dunia, tapi dia ada wawasan persahabatan ni sampai ke akhirat. Kita kalau cerita wawasan ni setakat dalam dunia je, tapi tuan-tuan, orang beriman dia ada wawasan akhirat dalam setiap apa benda yang dibuat, dalam perkahwinan, dalam pekerjaan, dalam kekeluargaan, hatta dalam persahabatan. Matlamat dia, wawasan dia ialah sampai ke akhirat. Bukan setakat dalam dunia je. Atas dunia berkawan bukan main, tapi dekat akhirat sama-sama terjun neraka. Dok, kita dah cari sahabat sedemikian. Jadi kerana itulah para ulama menekankan dengan sungguh-sungguh isu memilih sahabat ni. Jadi penting kita mencari sahabat yang istiqamah supaya kita juga boleh istiqamah pada kebaikan. Dan yang terakhir ialah disebut sebagai ahmaq, bukan Ahmad. Ahmad ni maksud dia terpuji. Ahmaq maksud dia bebal, bodoh, jahil. Jadi tadi ada dah orang bodoh yang pertama kita sebut, iaitu watak yang kedua, orang bodoh yang malas belajar. Dia ada satu lagi golongan yang ulama kata tak boleh kawan dengan dia, iaitu golongan ahmaq. Imam Ibn Hibban dia menyebut orang ahmaq ni ialah orang yang bebal. Orang kalau kita terjemah sebagai bebal lah. Tapi orang ahmaq ni, Imam Ibn Hibban dia menyebut beberapa kriteria orang bodoh. Iaitulah salah satu kriteria dia, orang ahmaq ni tuan-tuan, kalau kita kalau kita buat jahat pada dia, dia buat baik pada kita. Tapi kalau kita buat baik pada dia, dia akan buat jahat ke kita. Dan kalau dia tahu, bila dia tahu yang kita dah tahu tentang kejahatan dia,
dia akan buat baik kepada kita lebih. Sebab dia nak cover balik kejahatan ni. Orang ni tuan-tuan, kalau orang yang baik, kita buat baik kepada, kalau kita buat jahat kepada dia, dia akan buat baik kepada kita. Kalau kita buat baik kepada dia, dia akan buat lebih baik lagi kepada kita. Ni sifat orang yang baik. Tapi ahmak ni tuan-tuan, dia ada sifat yang kita katakan sifat munafik. Depan kita lain, belakang kita lain. Depan kita dia cakap baik, dia puji kita macam-macam. Tapi belakang kita tuan-tuan, belakang kita macam-macam, dia kutuk, dia umpat, dia keji, dia fitnah kita. Dia memang ada jenis kawan macam ni. Ni orang panggil ahmak, golongan ni. Jadi golongan ni juga tuan-tuan, tak boleh kita jadikan dia ni sebagai sahabat kita. Sebab kalau kita jadikan mereka ni sebagai sahabat kita, kita binasa, dan kadang-kadang kita juga mungkin akan jadi ahmak sama macam dia juga. Jadi ingat, Islam suatu agama yang menekankan aspek persahabatan. Dan kalau kita nak tengok contoh persahabatan yang unggul, tengok bagaimana sahabat dengan Nabi SAW. Para sahabat dengan Nabi, para sahabat dengan Nabi, persahabatan mereka ni tuan-tuan tak terputus walaupun setelah kewafatan Nabi SAW. Baik, kemudian yang seterusnya, yang ke-10, amalan duniawi. Amalan duniawi adalah wajib sekadar untuk mencukupi keperluan dan mengambil manfaat. Seseorang Muslim menggunakan semua itu demi akhiratnya dan mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya daripada hadis yang kita bacakan dulu, orang yang beriman, seorang Muslim yang beriman, dia akan menggunakan manfaatkan apa yang dia ada dalam dunia ni, apa yang dia ada pada diri dia dalam dunia ni, untuk mendapatkan akhirat. Ni beza kita dengan orang kafir tuan-tuan. Orang kafir dia nak jadi kaya, orang Islam pun nak jadi kaya juga. Tapi orang kafir kaya dia setakat atas dunia. Orang beriman matlamat kaya dia bukan setakat atas dunia, tapi sampai ke akhirat. Orang kafir nak sihat, orang beriman pun nak sihat juga. Orang kafir nak sihat untuk enjoy, untuk buat maksiat. Orang beriman nak sihat untuk beribadat kepada Allah. Ini kita kena faham beza. Orang beriman ni tuan-tuan, bukan salah dia nak cari nikmat dalam dunia. Tak salah dia nak minta nikmat panjang umur. Dia tak salah dia nak minta nikmat kesihatan. Tak salah dia nak minta nikmat kekayaan. Tetapi orang beriman, dalam nikmat-nikmat yang diminta dengan Allah Ta'ala, dia kena tahu di mana kegunaan, di mana matlamat semua nikmat-nikmat yang diminta. Kita kena ada beza dengan orang kafir. Kalau kita ni tuan-tuan hidup nak jadi kaya, tapi kaya kita tak ada beza dengan orang kafir. Orang kafir guna kekayaan untuk bermaksiat, kita pun guna untuk bermaksiat. Orang kafir guna untuk enjoy, kita pun guna juga untuk enjoy, sehingga kita lupa nak beribadat kepada Allah. Maka hak tu bukan cara kaya yang diizinkan, yang dibenarkan oleh syarak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita melihat dalam sirah para sahabat sekalipun, ada tak Nabi larang sahabat jadi kaya? Tak ada. Siapa orang kaya di kalangan sahabat? Ramai. Sayyidina Talhah, kemudian Az-Zubair, kemudian Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf. Ni antara tokoh-tokoh hartawan, tokoh-tokoh jutawan, bilioner di kalangan sahabat. Tak ada Nabi kata mu ni Abdul Rahman bin Auf salah kaya gini, hidup miskin. Ada Nabi kata gitu? Tak ada. Abu Bakar kaya, adakah Nabi suruh hidup miskin? Tak. Nabi tak pernah suruh sahabat hidup miskin. Tapi maknanya kita melihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ni tuan-tuan, mereka menggunakan harta kekayaan mereka untuk akhirat dia. Mereka bersedekah dengan jumlah yang luar biasa besar. Tengok bagaimana, kalau kita ambil contoh zaman hari ni dan ni pemilik bank Ar-Rajihi. Dia pemilik bank Ar-Rajihi ni tuan-tuan, dia kisah dia ni panjang lah kalau kita nak cerita. Cuma kita ambil bagaimana dia ni contoh orang yang memanfaatkan harta dunia untuk akhirat dia. Dia ni kalau tak silap asalnya orang kerja gali minyak, asalnya kalau tak silap saya lah kisah dia ni. Sehingga akhirnya dia berniat nak buka bank yang menggunakan sistem muamalah Islam. Bila mana dia melihat banyaknya bank-bank konvensional ni yang menggunakan sistem riba, menggunakan sistem-sistem muamalah yang dilarang oleh Islam. Dia cerita dia panjang. Cuma kita bukan nak cerita pasal perjuangan dia dalam bab bank ni lah. Cuma nak cerita dia ni tuan-tuan, saya teringat
Masa saya pergi Mekah tahun lepas, saya buat umrah tahun lepas, kita dibawa melawat. Ada 2 benda, ada 3 benda lah yang ditunjukkan. Yang pertama tuan-tuan, pemilik Bank Arjhi ni tuan-tuan, dia ni sebelum sebelum dia meninggal ni tuan-tuan, dia dah kata wasiatkan semua harta dia kepada anak-anak dia. Dia bagi siap-siap dah. Dan dia dah hidup macam orang kaya lah dia ni. Kemudian tuan-tuan, harta yang dia ada dia buat benda. Dia ni ada ladang kurma. Ladang kurma dia ni dia infakkan sepenuhnya. Kalau orang mari orang mari buat haji ke mari buat umrah ke, kalau pergi ladang kurma dia tu boleh ambil kurma banyak mana pun nak. Dan hasil daripada ladang kurma tu juga dia gunakan untuk sedekah kepada fakir miskin dan juga anak yatim. Kemudian dia buat hotel. Dia bina hotel yang tak berapa jauh daripada Masjidil Haram lah, tapi luar pada luar sikit, bahagian luar sikit. Yang mana hotel ni tuan-tuan, dia wakafkan untuk jemaah haji dan umrah yang datang ke Mekah. Dan begitu juga dia juga ada masjid dia gunakan harta yang dia ada bina masjid. Ni tuan-tuan, kita tengok bagaimana cara seorang yang kaya, dia tahu macam mana nak manfaatkan harta dia, bukan setakat nak mewah atas dunia, tapi dia tahu nak guna harta dia untuk akhirat. Begitu juga kita melihat bagaimana sifat para sahabat ridwanullahi alaihim yang hartawan yang mana mereka bersedekah. Bila Nabi minta supaya diinfakkan harta, mereka menginfakkan harta dalam jumlah yang besar, yang mana orang-orang Islam yang biasa tak mampu nak sedekah macam mereka. Jadi tuan-tuan, sebab tu Islam tak pernah melarang kita ni jadi kaya. Cuma kita kena tahu di mana perbezaan kita dengan orang kafir dalam menjadi kaya. Apa perbezaan kita dengan orang kafir dalam menjadi sihat? Apa beza kita dengan orang kafir bila mendapat nikmat umur panjang? Apa beza kita dengan orang kafir dalam menuntut ilmu? Kita kena ada beza benda tu. Baru kita akan nampak bagaimana kepribadian seorang Muslim di atas setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, kan biasa juga kadang-kadang kita tengok setengah-setengah. Hatta tuan-tuan nak cerita kisah orang-orang sahabat-sahabat yang kaya ni tuan-tuan, sentiasa menjadi orang kata motivasi bagi golongan-golongan businessman, orang-orang yang terlibat dengan MLM apa semua kan. Baiklah kita, kalau kita ada kawan-kawan jenis nega apa semua matlamat dia nega benda tuan-tuan, matlamat dia nega nak kaya. Kira lah sama ada dia main forex ke yang diharamkan syarak tu, ataupun sama ada dia main saham ke, ataupun dia masuk multi level marketing ke, apa saja. Lepas tu dia pun sibuk rekrut kita pula. Kita dah reti nak nega nak jual coki-coki sebatang pun tak laku. Dia nak suruh kita nega macam ke dia. Kita bukannya business minded macam ke dia. Kita jenis ngadak kitab, ngadak buku. Tak reti nak nega macam ke dia, tapi rekrut juga 3-4 kali ajak pergi kedai, cerita macam-macam. Istilah dipanggil closing, saya tak silap. Closing macam-macam lah, daripada mula nega, ajak nega high-o, lepas tu HPA lah, lepas tu untuk X, macam-macam yang ajak kita nega. Kita dah reti nega dah saja lah. Tapi makna nak cerita tuan-tuan, antara ayat motivasi dia mu dah tengok bagaimana Abdurrahman bin Auf bila kaya, macam mana dia bersedekah. Mu tak bersedekah macam dia. Ayat dia tuan-tuan. Mu tengok Sayyidina Osman macam mana dia sedekah, dia infak harta untuk perang apa semua. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, dia punya orang kata motivator dia tu para sahabat ridwanullahi alaihim, hebat. Tapi sekali kita minta derma dengan dia untuk kebajikan surau, sekolah apa semua, bulan ni tak mati bulan ni. Time dia punya nak jadi kaya macam ke Sayyidina Osman, time kita minta sedekah dengan dia, minta derma dengan dia, jadi macam Abu Jahal tu, macam-macam alasannya bagi. Tak berat dan anggap kadang jadi gini. Jadi kadang-kadang itulah, tak salah kita nak ikut sahabat jadi kaya, tapi orang kata yelah, nak jadi kaya tu kadang-kadang setengah-setengahnya retorik semata-mata bahagian ayat dia, biar boleh sedekah lah, boleh bayar zakat banyak-banyak semua. Tapi kita minta derma untuk kebajikan sekolah apa semua, Allah, macam-macam alasannya bagi. Tapi tak apalah, tu atas masing-masing. Dan bukan semua gitu, dan kita tak nafikan dalam kita bergerak. Macam saya sendiri, sebab kita bergerak dengan sekolah agama rakyat ni kita jumpa ramai hartawan-hartawan yang dermawan. Memang ada yang derma 15,000, 10,000, memang ada gitu.
Cuma nak ceritanya kadang-kadang hok jenis kaki autan ni pun banyak juga. Dia punya wawasan macam ke sahabat ridwanullahi alaihim, tapi tanya aja sedekah macam Abu Lahab, Abu Jahal. Dia punya kedekut tu macam Abu Sufyan. Abu Sufyan dia punya kedekut dia. Jadi tuan-tuan, ala kulli hal yang kita nak sebut, nak sentuh di sini ialah orang beriman dia tahu bagaimana nak memanfaatkan apa yang dia ada, ilmu yang dia ada, kesihatan yang dia ada, umur panjang yang dia dapat, harta yang dia ada, dia manfaatkan semua benda ni untuk akhirat dia. Sebab Allah Ta'ala sebut, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu wahai orang beriman, Allah Ta'ala kata, sibuk nak cari kelebihan dalam dunia, sedangkan akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Jadi sekali lagi kita ulang, saya ulang, tak salah kita nak jadi kaya, tak salah kita nak sihat, tak salah kita nak apa saja nikmat kebaikan dalam dunia. Tapi kita kena ingat, kita kena tahu macam mana cara kita nak manfaatkan semua benda tu untuk akhirat kita. Ad-dunya balaghatul akhirah. Dunia ni yang menyampaikan kita kepada akhirat. Baik. Jadi kemudian yang ke-11, amalan dunia untuk akhirat. Hadis umpama ni mengajak kita mewujudkan keseimbangan antara amal dunia dan akhirat. Setiap kali kita melebihkan pergantungan kepada dunia dan lain-lain serta menjauhkan diri kita daripada akhirat. Jadi kita kena ingat, macam kita royak tadilah, hadis ni dia mengajak kita supaya ingat apa sahaja yang kita buat, kita jangan lupa pergantungan kita untuk akhirat. Jangan lupa benda tu. Sebab tuan-tuan, selama mana pun kita hidup atas dunia, sekaya mana pun kita hidup atas dunia, sesusah mana pun kita hidup atas dunia, sesakit mana, sesehat mana, kita semua pasti akan mati. Mati ni benda yang pasti. Kita memang ada lari daripada benda tu. Tapi kita kena ingat bagaimana persediaan kita untuk akhirat. Jadi pertimbangan akhirat ni dia akan menjadikan keseimbangan dengan benda yang kita cari dalam dunia. Sebab tu jangan, kadang-kadang setengah-setengah kita mungkin ada yang terpengaruh Islam nak jadi orang warak zuhud ni tak boleh kaya, kena hidup miskin, kena hidup apa kedana. Tak, Islam tak ajar gitu. Islam tak pernah ajar sedemikian. Mungkin kadang-kadang setengah-setengah orang dia silap faham bila ulama-ulama, ustaz-ustaz cerita tentang bahaya dunia, bahaya penipuan dunia apa semua. Tuan-tuan, bila para ulama asatizah cerita tentang bahaya penipuan dunia, bukan bermaksud kita tak boleh sihat, kita tak boleh dapat nikmat dalam dunia, kita kena hidup miskin, kena hidup fakir, kena hidup sakit baru kita ingat Allah Ta'ala. Tak. Orang beriman ni tuan-tuan, dia kena ingat, orang beriman dia dapat nikmat ke, dia dapat musibah ke, semua benda tu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia dapat nikmat, dia dapat nikmat, maka dia akan teringat betapa nikmatnya. Nikmat dalam dunia ni tak boleh lawan nikmat dalam syurga. Dia ingat akhirat. Kalau ditimpa musibah pula, dia ingat susah setara mana pun, sakit macam mana pun kita terima musibah dalam dunia, tapi musibah dan orang kata azab di akhirat jauh lebih pedih lagi. Jadi dia sentiasa orang kata dalam mod berhati-hati. Dia sentiasa orang kata berwaspada dengan apa yang ada pada dia. Sama dia dapat nikmat ataupun dia dapat ujian, tak pernah melupakan dia kepada akhirat. Jadi sebab tu tidak ada masalah kalau kita nak jadi kaya, kena, tak ada masalah. Cuma ingat, jangan benda tu melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Kalau kita sakit sekalipun tapi duk menyalahkan Allah Ta'ala, dah kena juga. Ada juga orang Allah Ta'ala bagi ujian, bagi penyakit pada dia. Sebab benda nak suruh supaya dia ni sentiasa ingat kepada Allah. Dia memang ingat, tapi bukan ingat yang mendekatkan dia kepada Allah, tapi ingatan yang menjauhkan dia kepada Allah. Maksudnya benda, bila dia dapat suatu musibah, dia dapat satu penyakit, dia marah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bapa aku kena, bapa dok orang tu, bapa dok orang ni, bapa aku kena. Jadi dia menyalahkan Allah Ta'ala. Ni pun kata dok kena kot konsep dia. Jadi sikap orang beriman, apa sahaja yang dia dapat, sama ada nikmat ataupun ujian, semua tu mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian beberapa pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama ialah hadis ni menunjukkan kepada kita konsep berwasiat dengan jelas. Yang mana menulis wasiat sebelum kematian adalah satu benda yang dituntut, yang dituntut dalam Islam ni. Jadi contoh macam wasiat Nabi kepada Ibnu Umar dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Jadilah kamu dalam dunia ni seumpama orang yang seorang yang bermusafir dah. Sama orang yang bergelandangan ataupun yang bermusafir. Jadi maknanya
Ni orang kata contoh wasiat, pesanan Nabi. Dan kalau kita baca dalam banyak lagi hadis yang lain, banyak sebenarnya bentuk-bentuk jenis-jenis pesanan Nabi kepada para sahabat ni. Ini panggil wasiat lah tu. Dia sebenarnya tuan-tuan, wasiat ni dia bukan kena harta je. Kadang-kadang wasiat ni dia maksud di pesanan. Jadi satu contoh kalau macam dalam hadis ni, wasiat dalam hadis ni berbentuk pesanan tau. Jadi boleh juga kita kaitkan kepada pesanan dari sudut wasiat harta. Jadi boleh kita orang yang faham tentang isu-isu masalah faraid apa semua tau, kita buat wasiat siap-siap. Bukan kata wasiat untuk lawan faraid, bukan. Wasiat dia ada dah qada dia berapa-berapa. Faraid dia ada qada-qada dia. Cuma kita nak cerita tuan-tuan, banyak orang-orang yang ada kesedaran tentang ilmu faraid. Dah. Contoh kalau kita tengok macam abang saya sendiri pun orang yang terlibat dengan dia melibat secara lapangan dalam bidang lapangan faraid ni. Dia dah orang kata siap-siap dah bagi harta dia ada sekarang ni. Dia bagi dah untuk anak dia, untuk isteri dia, untuk adik-beradik dia. Dia ikut kaedah faraid. Ada ramai orang pakar-pakar faraid semua orang kata sebelum dia meninggal ni dia dah letak dah kok mana nak jadi wasiat, kok mana nak beri kepada anak lelaki dia, anak puan dia, bini dia ada belaka dah. Jadi orang kata ni satu konsep yang kita belajar daripada hadis ni dah. Buat wasiat ataupun kita siap-siapkan dulu supaya bila kita meninggal nanti benda ni dia tidak lagi menjadi perbalahan. Sebab banyak orang walaupun dah ikut faraid pun masih berbalah. Dia tuan-tuan bila dah ikut faraid ni dah kita nak berbalah. Tetapi kadang-kadang dengan silap faham kita, ketidakfahaman kita kepada ilmu faraid menyebabkan kita jadi berbalah pula. Walaupun dah dibahagi mengikut apa yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita. Jadi itu satu benda. Yang kedua ialah seorang guru yang bijak, dia akan menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan perhatian anak-anak muridnya agar apa yang diajarkan oleh guru tersebut dapat difahami oleh anak murid dia dengan baik. Jadi ini juga contoh bagaimana konsep pendidikan yang Nabi beri kepada sahabat. Dia bukan setakat dalam hadis ni saja tuan-tuan. Kalau kita baca dalam banyak hadis-hadis yang lain sekalipun, kita melihat kadang-kadang Nabi letak tangan dekat bahu sahabat, kadang-kadang Nabi letak tangan dekat dada sahabat, kadang-kadang Nabi lukis, ada juga Nabi lukis gambar buat ilustrasi, kadang-kadang Nabi tunjuk dengan isyarat jari. Semua benda ni tuan-tuan, ni contoh kita pengajaran yang kita dapat daripada hadis. Semua benda ni menunjukkan bagaimana Nabi sebagai seorang tokoh murabi, tokoh pendidik. Dia walaupun dah masuklah dah IPG apa semua dah macam kita, tapi Nabi SAW ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dia, Allah Ta'ala bangkitkan dia ni sebagai mu'allim, sebagai pendidik, sebagai guru. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, di banyak kaedah pendidikan yang mana tuan-tuan, kalau kita orang Islam sanggup mengkaji kaedah pendidikan yang Nabi buat. Yang dulu saya pernah sebut, ada seorang ustazah dekat Malaysia ni, lepas Mesir, dia buat kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan bagaimana kaedah Nabi dalam mendidik para sahabat, cara Nabi menggunakan peralatan dia, cara Nabi bercakap, bertutur, mengeluarkan kata-kata. Dan tuan-tuan, bila dia gunakan kaedah tu, dia aplikasikan dalam pendidikan, dia ni kebetulan dia mengajar banyak kelas belakang, dia kena mengajar pelajar-pelajar dia ni tuan-tuan, kelas-kelas belakang ni, bila dia aplikasikan teknik pengajaran Nabi, pelajar-pelajar dia ni menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi mana nak cerita Nabi SAW ni tuan-tuan, dia seorang yang sangat kaya dengan ilmu pendidikan. Cuma tinggal kita orang Islam, kita sebagai umat dia nak ikut kedok je. Jadi tu yang kedua. Yang ketiga ialah anjuran Nabi SAW hidup seperti orang asing juga boleh difahami dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, meskipun dipandang pelik oleh masyarakat. Pernah Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah golongan yang disebut sebagai Al-Ghuraba. Ghuraba ni maksud dia orang asing. Jadi Nabi sebut Tuba lil ghuraba. Tak, beruntunglah buat orang asing. Orang asing ni dia tuan-tuan, orang asing ni orang yang dihidup dalam keadaan tak sama macam orang lain. Ini orang asing. Contoh kalau kita kata kita tengok orang-orang pekerja asing mari duduk negara kita, dia bekerja dekat tempat kita, yang mana dia bukanlah nak duduk sini menetap terus dah. Dia satu masa dia akan balik. Tuan-tuan cuba tengok cara hidup dia, sama tak macam kita? Dah. Dia bekerja tanpa pagi, petang, siang, malam. Kalau bangla umpamanya dah. Hari Jumaat, kita kalau hari Jumaat buat benda. Hari Jumaat, lepas main Jumaat kita buat benda. Tidur lah. Dah. Duduk dengan anak bini pula. Hari Ahad nak kena kerja pula.
Bangla ni tuan-tuan, dia erti berehat je. Dia berhenti semain jemaah. Lepas main jemaah, dia kata biskar pula. Kutip siapa, kutip tank, kutip dia pergi jual. Jadi maknanya dia memanfaatkan masa dia. Tu contoh. Dia memanfaatkan masa yang dia ada untuk dia bekerja. Begitu juga penuntut ilmu. Kalau dia pergi menuntut ilmu dekat tempat orang tu, dia akan memanfaatkan masa dia. Umpama macam orang asing, dimanfaatkan masa yang dia ada untuk beramal ibadat, untuk menuntut ilmu apa sahaja. Sebab dia tahu selepas ni dia akan balik ke tempat dia. Jadi begitu juga Nabi suruh kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan seperti mana orang asing. Maksudnya benda, kita menjadi seperti orang asing yang memanfaatkan masa yang kita ada dalam dunia ni untuk buat ibadat. Kita buat ibadat pun bukan sebab kita dak makan dak minum, bukan sebab kita dak berehat langsung, dak. Kita tetap berehat, kita tetap beriadah, kita tetap orang kata buat benda-benda yang lain juga. Tapi kita sentiasa memanfaatkan waktu masa yang kita ada untuk buat amal ibadat. Itu maksud hidup sebagaimana orang asing. Dan juga kalau dalam syarah kitab ni disebut antara contoh orang asing di akhir zaman ni ialah orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan mengikut perintah Al-Quran. Tuan-tuan, hari ini kita melihat di akhir zaman ni tuan-tuan, bagaimana orang-orang yang bila mana dia mengamalkan perintah Nabi, dia hidup sebagaimana yang kehidupan yang dilalui oleh para sahabat dan dilalui oleh Nabi SAW, dengan cara dia tarbiyah, dia didik keluarga dia dah, dengan menutup aurat apa semua. Tuan-tuan cuba tengok, mereka bila keluar di hadapan orang, keluar kepada orang lain, maka orang akan anggap mereka ni macam makhluk asing. Bila dia tengok suami dengan isteri dengan anak-anak semua pakai tudung labuh, semua pakai tutup muka belaka dak, pakai purdah. Ayah je dak pakai purdah. Tak. Ayah pula pakai jubah, pakai serban, tubik. Pergi supermarket apa semua. Pergi supermarket tapi pakai gitu. Orang pun mula tengok, dah. Ni kumpulan Taliban mana dah hari ni, dah. Jadi gitu. Maknanya tuan-tuan, akhir zaman orang yang bila mana dia berpegang dengan sunnah Nabi, maka dia akan mula dipandang pelik. Orang yang berpegang dengan ajaran Al-Quran akan dipandang pelik oleh orang lain. Sebab benda, dunia akhir zaman kita melihat rosaknya manusia, rosaknya akhlak. Jadi sebab tu Nabi sebut tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing ni. Sebab benda, orang-orang yang asing ni orang-orang yang mereka hidup di zaman di mana masyarakat tengah punah, masyarakat tengah fasad, tapi dia berjaya jaga diri dia berjaya jaga keluarga dia, tetap berpegang teguh dengan apa yang Allah dan Rasul ajar kepada mereka. Ni Nabi kata orang yang beruntung di akhir zaman. Kemudian hadis ni juga menyuntik diri Muslim agar fokus pada matlamat yang ingin dicapai. Segala apa yang di dunia ini perlu disalurkan untuk mendapat ataupun mencapai matlamat utama, iaitu keuntungan pada hari akhirat. Jadi yang keempat ialah yang pengajaran kita dapat daripada hadis ni, kita isyak dah. Isyak dah. Dah bunyi jam ke hamba dah dengar? Tak apa, sikit lagi. Jadi hadis ni juga mengajar kepada kita dah, mengajar kepada kita supaya jadikan setiap apa yang ada dalam dunia ni dah, apa yang ada pada kita ni semuanya bermatlamatkan kepada akhirat. Dah kiralah dari sudut belajar ke, kita belajar jangan setakat belajar untuk dalam dunia, tapi ingat belajar untuk akhirat. Kemudian bekerja, kita berkeluarga, bernegara, bermasyarakat, semua kita letakkan benda-benda ni ada matlamat akhirat dia. Jadi macam kita sebut pada awal-awal tadi tau, kita orang beriman dia ada beza dengan orang kafir. Orang kafir dia juga berkeluarga, dia juga belajar, dia juga bermasyarakat, dia juga bernegara, tapi matlamat dia cuma setakat dalam dunia. Kita orang beriman, Nabi ajar kita belajar ke, kita bermasyarakat, kita berkeluarga, kita bekerja ke, semua matlamat kita ialah untuk Islam dan semuanya bermatlamatkan untuk akhirat. Jadi saya rasa cukup sekadar sajalah. Minta maaf sebab mengambil masa yang panjang, sebab dok sedar. Biasa kita kalau mengajar ni kita berpandukan pada bunyi jam je. Kadang-kadang bunyi geduk dok. Ni kan dia ada jam bunyi geduk kan. Dok. Jadi kalau dok bunyi ni masalah sikit. Jadi kalau dok bunyi kena ada Tok Imam ke Tok Bilal ke buat bunyi tek baru kita setuju dok. Jadi insya-Allah kita berhenti sini dulu. Saya rasa cukuplah sekadar ni untuk syarah hadis ni. Insya-Allah pada masa yang lain kita sambung balik perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Taala, apa yang tersilap dan terkurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah allazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.